kita mula dulu ya, dah pukul 9 dah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur Allah Taala izin lagi pertemuan kita pagi ni insya-Allah ya. Baik, pagi ni kita masih lagi dalam bab yang ke-12 tapi bagi siri yang ke-23. Ya. Baik, saya terus masukkan ke dalam kita punya slide ya untuk mudahkan kita proceed. Minta maaf, terima kasih Zwin. Sejak aduh ya Allah. Minta maaf. Okey. Baik. Pagi ni insya-Allah kita masih lagi di dalam bab yang ke-12 ya, di muka surat 285 ya hingga 289 sana tajuk ni ya, yang berkaitan dengan hukum pertemuan dua sukun ya. Jadi pagi ni kita di bahagian yang kedua ya, sambungan daripada malam tadi ya, yang kita dah kenal insya-Allah bagaimana berlakunya hukum pertemuan dua sukun apabila huruf yang bertanwin ya, berjumpa dengan hamzah wasal dulu, selepas hamzah wasal itu huruf yang sukun pula. Jadi di sana berlakulah ya beberapa hukum tajwid sebenarnya ya yang berkaitan dengan bacaan kita ya. Jadi pagi ni di bahagian yang kedua ni ya, kita akan contohkan ya hukum-hukum tajwid itu dan bagaimana bentuk bacaan dia. Sebelum tu ya, cuba kita tengok sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimah ya. Mana menuntut ilmu adalah satu kewajipan ke atas setiap muslimin dan muslimah ya. Alhamdulillah kita antara orang kata insan yang terpilih ya, Allah Taala pilih kita untuk duduk dalam majlis taklim. Majlis taklim ni tak kiralah apa sahajalah yang berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat ya untuk kita. Itu dikira mengikuti sunnah lah tu. Baik. Satu lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhilallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ya. Barang siapa yang memilih jalan yang ada padanya ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga ya. InsyaAllah mudah-mudahan kita tergolong daripada ya orang-orang yang memudahkan jalannya Allah bagi pada kita untuk menuju ke syurga ya. Amin ya Allah. Hadis riwayat Muslim ya. Baik. Kita terus pada tajuk kita pagi ini insya-Allah hukum bacaan pertemuan dua sukun. Jadi ini mengikut riwayat Hafs an-Asim Tariq Satibi ya, apa yang kita bincangkan selama hari ini seperti biasa. Jadi kita tengok bagaimana bacaan yang melibatkan pada hukum iltiqa is-sakinain ataupun pertemuan dua sukun. Baik. Huruf-huruf yang ditemui oleh nun wiqayah dalam hukum pertemuan dua sukun ni. Jadi kita dah faham nun wiqayah tu apa dia, iaitu nun sukun yang terdapat dalam tanwin. Jadi bila berlaku pertemuan dua sukun dalam keadaan huruf bertanwin bertemu hamzah wasal, kemudian bertemu pula huruf yang sukun, maka dalam keadaan bacaan yang diwasalkan, maka di sana nun wiqayah ni perlu dikeluarkan daripada tanwin tu
dan bila dikeluarkan dibariskan kasrah. Ya, itu kaedah dia. Okey, ini di antara huruf-huruf yang ditemui oleh nun wiqayah, iaitu nun yang di dalam tanwin tu tadi. Bila dikeluarkan, dia akan berjumpa dengan salah satu daripada huruf-huruf ni lah. Jadi kalau kita perhatikan di sini, paling banyak nun wiqayah ni akan bertemu dengan lam. Jadi bila dia bertemu dengan lam, bacaan pada lam sukun tu perlu dijagalah. Jadi kita akan contohkan nanti bacaan yang selalu kita baca yang menjadi satu kesalahan dalam bacaan, ya, dan bacaan yang sepatutnya. Itu yang paling banyak dia akan bertemu dengan lam sebanyak 22 kali tu, ya. Kemudian dia akan bertemu dengan huruf ba, huruf sin, ya, huruf fa, huruf qaf, huruf nun. Ini tak banyak lah. Tetapi bila dalam keadaan tak banyak macam ini, mungkin kita terlepas pandang. Jadi bacaan kita tu kebarangkalian berlaku kesilapan, ya. Jadi rugilah bacaan tu. Baik, ini antara hukum-hukum yang berlaku apabila kita keluarkan nun wiqayah tu tadi dari tanwin, dia akan berjumpa huruf-huruf antara huruf tadi, maka berlakulah hukum izhar mutlak sebanyak 25 kali dalam bacaan kita tu. Kemudian melibatkan hukum bacaan qalqalah pada 7 tempat. Hukum idgham ada 1, hukum ikhfa ada 2. Kemudian bacaan pada sifat tafashi ada 1 tempat. Bacaan bersifat sofir ada 3 tempat, dan bacaan sifat tawassut ada 1 tempat. Ini semua melibatkan bacaan-bacaan yang sepatutnya kita bacalah. Yang ni kebanyakan mungkin kita dah biasa, bagi orang lama, orang yang dah lama mengikuti kelas tajwid, bagi mereka mungkin tiada masalah, harap-harap gitulah. Tapi yang baru mengikuti kelas tajwid, ambil perhatian sikit bagaimana untuk kita membaca pertemuan hukum pertemuan dua sukun ni apabila bertemu dengan salah satu huruf yang dipamerkan tadi tu. Biar ia berlaku lebih kurang di 40 tempat. Walaupun dia berlaku di 40 tempat, kadang setengah tempat tu mungkin kita tak perasan kerana kita tak baca. Kemungkinan dia berada di hujung ayat atau dia berada di hujung rangkap ayat. Yang ni Tetapi yang perlu kita jaga apabila pertemuan dua sukun ni berlaku di tengah-tengah ayat. Yang tu kena jaga sangatlah. Dan ada juga tempat-tempat di dalam Al-Quran, dia berada di hujung ayat, di nombor ayat. Kebetulan pula, nombor ayat tu adalah tempat yang dilarang kita waqaf. Maka makna kata, sampai hujung ayat tu perlu diwasalkan dengan ayat selepas dia. Semasa mewasalkan ayat inilah ada tempat tu berlaku hukum pertemuan dua sukun. Yang ini ditakuti kita tak perasan. Jadi bacaan kita tu nanti mungkin silap lah. Kita akan tengok nanti tempat tu. Okey, dia berlaku di 40 tempat lebih kurang. Sebahagian besarnya memang kita baca. Setengah tu ada beberapa tempat tu mungkin kita tak perlu baca pun tak apa. Tak ada masalah. Kita tengok tempat yang berlakunya hukum-hukum ni yang perlu kita baca, perlu kita jaga. Baik, yang pertama ni hukum izhar mutlak nanti, kemudian kita akan tengok hukum qalqalah, pada hukum idgham, seterusnya yang keempat tu hukum ikhfa. Kemudian bacaan meraihkan sifat tafashi dalam bacaan tu, begitu juga sifat sofir dan sifat tawassut. Baik, yang pertama kita tengok dulu yang paling banyak sekali iaitu pertemuan dua sukun yang dibaca dengan hukum izhar. Apa maksud izhar? Izhar bermaksud jelas. Apa yang perlu dijelaskan dalam bacaan tu? Bagaimana kita nak mengenal ada hukum izhar di situ? Apabila di atas huruf tu bertanda sukun, bertanda mati. Bermakna di situlah hukum izhar. Jadi bila hukum izhar, perlu dijelaskan bacaan. Apa yang nak dijelaskan dalam bacaan? Iaitu sifat dominan huruf yang sukun tu. Yang tu. Jadi bila kita membaca pada hukum izhar ni, dia bukan saja berlaku dalam huruf lam ni, dia akan berlaku pada huruf-huruf lain yang memiliki sifat-sifat yang kuat. Yang itu yang kita nak jaga pada sifat dominan dia. Mungkin dalam hukum qalqalah, hukum dengung, yang tu kita nak tengok nanti. Baik, kita tengok dulu pertemuan dua sukun dibaca dengan hukum izhar. Okey, contoh kita tengok di sini. Apabila tanwin berada di hujung rangkap ayat, iaitu pada waqaf jaiz. Biasanya kita akan wasalkan di sini. Jadi apa perlu kita buat?
seperti biasa ya, pertemuan khairun dengan ihbitu tu ya, kita keluarkan dulu nun wiqayah yang terdapat di dalam tanwin ya, yang berbunyi khairuni ya. Jadi di sini bila kita baca dia akan berjumpa dengan ha sukun. Jadi ha sukun perlu dijaga sifat khofa dia tu. Yang ini yang perlu dijelaskan ya. Sifat khofa pada ha sukun dia datang daripada rongga jauf, iaitu rongga mulut ya. Khairuni ni yang kita kata ha penat tu ya. Jadi situ kena jelaskanlah sifat ha tu. Baru bacaan kita tu sempurna ya. Okey, contoh dia ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Billazi huwa khairun ihbitu misra. Ya. Jadi di bacaan kita jaga pada suara ha sukun tu. Jelaskan sifat khafa pada ha. Ya. Itu satu tempat ya antara yang perlu kita jaga. Yang ini yang saya kutip ayat-ayat ni ya, yang saya contohkan sini, yang masa semakkan kita tu kadang-kadang banyak ya berlaku kesilapan atau kekurangan. Itu yang saya ambil contoh-contoh ni. Baik, seterusnya di sini ya. Nah, di sini juga boleh berlaku beberapa jenis kesilapan. Ya. Apabila huruf yang bertanwin pada mim tu berjumpa dengan kalimah Allah di depan tu. Jadi bacaan semalam kita dah huraikan di situ, iaitu mim yang bertanwin tu ya, kita keluarkan nun wiqayah tu di luar, jadi bacaannya man lah. Kadang-kadang kalau kita tak perasan, bacaan yang silap dia begini ya. Lima ta'izuna qawmallahu muhlikuhum. Jadi dia gabungkan sekali tanwin ke dalam kalimah Allah. Yang itu salah bacaan gitu ya. Jadi cara bacaan dia seperti yang kita huraikan malam tadi, tanwin tu perlu dikeluarkan nun wiqayah dia tu dan dibariskan kasrah ya. Qaumanillah. Setengah tu dalam bacaan, betul dia punya bacaan ni dia dah keluarkan nun wiqayah tu baris kasrah. Qaumani bunyi dia. Tetapi pada kalimah Allah tu dia baca macam mana? Lima ta'izuna qauman manillahu muhlikuhum manillah. Dia baca tebal pada lafaz jalalah. Tidak ya. Pada lafaz jalalah, iaitu kalimah Allah tu, apabila huruf sebelumnya berbaris kasrah, maka nipiskan lam jalalah tu. Ya. Qaumanillah. Begitu bacaan dia ya. Lima ta'izuna qaumanillahu muhlikuhum. Begitu bacaan dia. Jaga pada lam tu. Ada juga masalah timbul pada lam ni ya. Kita tengok pada contoh yang seterusnya. Ya, kita ambil contoh pada Suara 1, 2, 3. Iaitu kadzabat adun al-mursalin ni. Okey, cara kaedah bacaan ni kita dah faham dah, iaitu dikeluarkan nun wiqayah yang terdapat di dalam tanwin, iaitu pada dal tu tadi, ya, yang berbaris sukun, dan nun sukun ni kita bariskan kasrah. Kadzabat adunil mursalin. Yang salahnya macam mana bacaan di sini, ya, yang kita tak perasan kadang-kadang tu berlaku tawalud. Tawalud ni apa? Suara tu hidup balik pada lam. Lam tu sukun tu. Sukun. Jadi bila sukun nak kena jelaskan sifat dominan dia. Sifat dominan lam ya adalah inhiraf, lencongan ya. Jangan dilantunkan dia ataupun ditawaludkan dia. Macam mana yang salahnya? Kadzabat adunil mursalin. Adunil mursalin. Dia ada le lah tu. Tidak ya. Matikan betul-betul lam tu. Ya. Kadzabat adunil mursalin. Ya. Adunil mursalin. Letakkan hujung tepi lidah tu ke hujung gusi. Jangan digerakkan. Adunil mursal. Baru kita bariskan huruf yang selepas dia. Ini antara kesalahan-kesalahan yang sering berlaku pada lam. Jadi untuk maklumat, tawalud bukan saja berlaku kepada huruf lam sukun. Dia juga paling mudah berlaku pada huruf zal yang sukun, pada fa yang sukun. Itu antara ya
huruf-huruf yang mudah sangat dia melantun balik dalam keadaan dia sukun. Itu jaga-jagalah bila dalam bacaan nanti nampak za sukun, fa sukun, nun, nun yang sukun tu. Itu antara huruf-huruf yang mudah sangat berlaku tawalud. Baik. Itu dalam bab izhar. Kita tengok pula apabila hukum pertemuan dua sukun ni dia berjumpa dengan huruf-huruf yang memiliki sifat qalqalah. Kita faham huruf yang memiliki sifat qalqalah ada 5, iaitu ba, jim, dal, qaf dan ta. Dan perlu diketahui sifat qalqalah ni adalah sifat yang kuat. Dia sifat tanpa lawan, iaitu sifat kuat. Bila dikatakan kuat, dia bermaksud perlu dijelaskan dalam bacaan. Sifat qalqalah. Dan sifat qalqalah ni ada bunyi yang tersendiri. Sebab apa? Qalqalah ni dia ada 5 martabat. Kita dah tahu kan? Dalam keadaan dia bersabdu, bila kita waqafkan, dia dikenali sebagai qalqalah akbar. Jadi lantunan dia tu berbeza sedikit dengan qalqalah yang seterusnya, iaitu qalqalah kubra. Qalqalah kubra ni kita kenal apabila kita waqafkan huruf qalqalah tu, sama ada dia dalam keadaan berbaris atau dia memang sukun asli. Bila kita waqafkan bacaan, dia menjadi qalqalah kubra. Jadi lantunan dia tak samalah dengan qalqalah akbar tadi. Ada beza sedikit. Begitu juga selepas tu kita akan jumpa dengan qalqalah sughra. Lantunan dia dengan kubra tak banyak beza sangat. Cuma kita akan jumpa pula dengan qalqalah dhaif selepas tu, yang kita dah biasa dah kenal. Dan akhir sekali qalqalah mutaharrik. Cuma cara kita melantunkan hukum qalqalah ni, yang tu kena dihalusi. Biasa kita baca dalam keadaan melekap bunyi qalqalah tu. Jadi ini untuk mendapatkan bacaan yang sempurna, tidak ada jalan pintas. Ke mana pun kita kena berdepan dengan guru, biar guru semak bacaan kita tu. Sebaik-baiknya begitulah. Sekarang ni banyak sangat orang yang boleh membimbing kita. Cuba cari, insyaAllah jumpa. Kalau kita ikhlas, Allah Ta'ala akan mudahkan kita tu. Okey, kita tengok pada contoh pertemuan dua sukun yang dibaca dengan hukum qalqalah ni. Qalqalah ni lantunan. Okey, contohnya di sini, apabila huruf yang bertanwin, dia berjumpa dengan ba, iaitu ta marbutah yang bertanwin tu, selepas dia hamzah wasal, selepas hamzah wasal tu huruf ba. Huruf ba ni ada sifat qalqalah. Jadi saya nak contohkan bacaan yang tak tepat, bukan kata salah, tapi tak tepat lah. Bacaan dia begini bunyi dia. Wa rahmatan wa rahbaniyatan nabtada'uha nabta. Dia melekat bunyi dia. Niyatan nib, ada nib, dia melekat begitu. Tak bacaannya kita pisahkan. Kalau kita tengok dalam apabila kita huraikan bentuk tanwin tu tadi, warahbaniyatani, tu nun wiqayah tu dah dibariskan kasrah, dia berjumpa dengan ba di depan tu. Jadi pisahkan baris nun kasrah tadi, nun wiqayah tu tadi yang baris kasrah, pisahkan dengan huruf ba tu dulu, baru dilantunkan niba. Dia akan bunyi niba, jangan nibba. Yang tu yang tak betul tu. Warahbaniyatan ibtada'uha niyatan ibtada'uha nib. Ingat nib, itu melekat. Tak mau begitu. Di sini betulkan bacaan kita, insyaAllah. Ini huruf qalqalah yang pertama kita jumpa, itu huruf ba. Jadi qalqalah dia pada ba tu lah, huruf ba tu tadi. Baik, seterusnya kita tengok huruf yang bertanwin, selepas dia hamzah wasal, dia jumpa dengan ta. Okey, untuk maklumat, ta ni satu-satunya huruf hijaiyah, yang dah ada 29 huruf jumlah semua tu. Ta ni paling atas sekali. Top one dia. Jadi apa pun bacaan yang melibatkan huruf ta, kena jelas betul hak huruf ni. Antaranya isti'la, kemudian itba'nya, termasuklah qalqalahnya. Jadi bila bertemu dengan huruf ta, qalqalah dia kena betul lah. Bukan te, selalu kita baca te. Kadang-kadang bila nak lantun dengan cara yang sempurna,
Dia masih malu-malu lagi kawan-kawan kita kan. Pasal ialah benda tu tak biasa. Dia rasa benda tu ganjil sangat bunyi dia. Sebenarnya itu yang betul. Baik. Bagaimana bacaan apabila tanwin bertemu dengan ta? Seperti biasa kita kena keluarkan dulu nun wiqayah yang ada di dalam tanwin tu yang bunyi khairuni. Ya. Khairuni. Bila dia berjumpa dengan ta, mudahlah bacaannya ya. Khairuni tama'an. Khairuni ta. Dengan khairuni ta, tama'an, dia melekat bunyi tak. Pisahkan. Ni dengan lantunan ta tu dipisahkan. Ya. Fa in asabahu khairun tama'an nabi. Khairun tama'an nabi. Nita tama'an. Nita pun ada bunyi dia begitu. Hanya itu yang tak kemas ya. Itu contoh pada huruf ta. Pada ta tu kena jaga antara huruf-huruf qalqalah yang mempunyai martabat yang tinggi adalah ta, aqwa martabatnya ya. Diikuti dengan huruf qaf, qa, dan ba jim dal, dia martabat dia tawassut. Tawassut tu macam ba punya bunyi tadilah, ba bukan ba, aba tadi ya. Dia aba. Itu lantunan pada ba. Okey, kita tengok pada contoh-contoh yang lain pula. Baik, di sini apabila tanwin ya dia bertemu dengan huruf jim ya. Jim juga memiliki sifat qalqalah. Bagaimana lantunan pada huruf jim ni ya? Macam biasa juga kan, tanwin tu kita keluarkan nun wiqayah dia, dibariskan kasrah. Khabisatini. Khabisatini jatusat nije. Nije ya, bukan nich. Kalau ada yang baca nich, ubah jadikan nije. Nije pun tak boleh. Dia masukkan nun terus ke jim. Nije. Bukan nije dia nije. Pisahkan ya. Kasajaratin khabithatin jatusat min fawqil ard. Khabithatin nije. Dia bunyi begitu. Itu contoh. Okey, seterusnya kita perhatikan lagi ya. Pada contoh-contoh yang ada yang memiliki, jadi qalqalah tu pada jim itulah ya. Tak mau bunyi khabithati nijtusat. Nij. Dia bunyi hamas. Sebab apa salahnya tahu mana? Jim ni bukan ada memiliki sifat hamasnya, iaitu terlepas nafas tak ya. Dia melekat bunyi dia. Dia orang kata pautan makhraj dia kuat ya. Jim ni. Bagaimana nak dapat qalqalah yang tepat pada jim? Betulkan pada makhraj dia. Rumah jim tu, di mana rumah jim? Dia di tengah lidah, diangkat ke langit-langit lembut di atas. Ujung lidah di pangkal gigi kacip bawah. Dapatlah je bunyi-bunyi tu ya. Jadi kena bertalaki lah tak ada pilihan lain, kena bertalaki. Baik, seterusnya di sini yang saya kata tadi ya. Huruf yang bertanwin dia berada di hujung ayat. Tu dia ya, mubinin tu. Kebetulan ayat yang ke-8 ni surah Yusuf ya. Kalau kita boleh jumpa dia di muka surat 236 ya, kalau nak buat tanda dengan Al-Quran boleh ya. Di sini tempat yang dilarang kita waqaf. Maka dalam bacaan perlu diwasalkan. Mubinin tu perlu dibaca terus masuk ke ayat yang ke-9. Jadi berlakulah pertemuan dua sukun di sini ya. Yang kita kena jaga ya. Biasanya kalau kita waqaf pada ayat yang ke-8 kita tak perasan. Tapi kalau kita dah belajar bab waqaf dan ibtidak, kita akan jumpa beberapa tempat di dalam Al-Quran rupanya ada tempat yang dilarang, yang diharamkan waqaf dalam kitab ya, kitab-kitab yang membahaskan bab waqaf dan ibtidak ni. Jadi salah satu dia di sinilah pada ayat yang ke-8 ya, surah Yusuf ni dilarang waqaf. Jadi bacaan perlu diwasalkan, maka bila dalam bacaan seperti biasa nun wiqayah tu dikeluarkan dan dibariskan kasrah. Mubini. Jadi dalam bacaan bila dia bertemu dengan qaf pada awal ayat yang ke-9 tu, maka berlakulah hukum qalqalah di situ Jadi dibaca dengan lantunan lah. In
Inna abana lafi dhalalim mubinin qatulu Yusuf. Mubinin qatulu Yusuf. Ya. Mubinin qa. Niniqa. Jangan niniqa. Nika tak mau. Ataupun mubinin qatulu niqatulu. Dia melekat. Nah, situ tak. Pisahkan ni dengan lantunan qaf tu tidak ada unsur-unsur gabung. Unsur-unsur idgham. Pisahkan. Inna abana lafi dhalalim mubinin qatulu Yusuf. Pisahkan. Itu qalqalah pada qaf. Ya. Okey. Baik, kita terus tengok pada di sini pula ya. Ini juga satu yang ini perlukan pada kemahiran kita dalam hukum tajwid ya, di mana apabila hukum terdapat hukum mat mat asli, selepas tu dia berjumpa dengan hamzah wasal hamzah wasal tu pula dia berjumpa dengan huruf yang sukun lagi. Jadi dalam keadaan menyambung bacaan di sini, gugurkan mat tu tidak dibaca. Jadi bermaksud bacaan kita tidak ada mat di situlah jangan dibaca lagi dengan hukum mat seperti begini. Illa an qalu qatulu qalu dia panjangkan lagi dulu, tak perlu dah. Tinggalkan waw mat tu, lam dhammah terus masuk ke qaf dan lantunkan qaf tu. Illa an qalu qatulu qalu tu jangan qalu qatulu lam terus masuk qaf. Tidak begitu lam punya baris lu. Lepas tu baru dilantunkan qaf. Qalu begitu bunyi dia Illa an qalu qatulu. Begitu bacaan yang emas. Baik, seterusnya kita tengok contoh yang ketiga, pertemuan dua sukun dibaca dengan hukum idgham Ini mungkin kita kena buat pembedahan huruf lah baru kita nampak bagi yang baru, yang biasa tu mungkin dah nampak di mana ada hukum idgham di situ, iaitu apabila tanwin dia bertemu dengan huruf bersabdu selepas dia selepas hamzah wasal tu dia berjumpa dengan huruf yang bersabdu. Jadi huruf yang bersabdu itulah yang dimasukkan idgham Jadi dalam bacaan bila huruf yang bersabdu huruf sebelum dia tu, sebelum huruf yang bersabdu ni, contoh di sini huruf nun baris kasrah tu, selepas dia berjumpa ta yang bersabdu, jadi nun pegang dulu ta yang bersabdu tu, baru dibariskan ta. Itu dalam bacaan hukum idgham, mana digabung. Di sini kena gabung. Masa qalqalah tadi jangan digabungkan. Di sini kena pegang sekejap huruf yang bersabdu tu, baru dibariskan dia. Jadi perlu diperhatikan di sini, kalau huruf yang bersabdu tu mempunyai sifat-sifat kuat. Contohnya sifat dengung, sifat qalqalah, sifat tafashi, sifat sofi, sifat-sifat yang tunggal ni sifat-sifat yang tanpa lawan. Maka di sana lebihkan sedikit pautan baris tu pada huruf tu. Kuatkan sikit pegang. Bukan kalau kata lama ni, lama sangat pula kita pegang ni nanti kan. Maksudnya nampak kita pegang tu kemas betul untuk dapatkan sifat huruf yang bersabdu tu. Baik, di sini ta ta ni dia sifat hamas. Hamas ni agak sifat yang lemah. Jadi nampakkan pautan pada huruf ta tu lebihkan sedikit. Jadi cara dia kita cara bertalaki lah, itu saja yang kita boleh dapat bacaan yang sempurna Saya contohkan di sini. Min ayatina syai'at pada a tu syai'a jelaskan di ujung kerongkong. Min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa. Syai'an ittakhadhaha. Pegang dulu Jangan baca syai'an ittakhadhaha huzwa. Itu ringan sangat. Tidak ada idgham di situ. Maka nampakkan bacaan idgham antara nun wiqayah dengan ta yang bersabdu tu. Min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa. Dibaca begitu.
Baik, seterusnya kita perhatikan di sini. Pada ta yang bersabdu tu kena jaga ya. Sayanid, asal dia huruf yang bersabdu ni ya, kita nak jelaskan di mana berlakunya idgham tadi tu. Pada ta yang bersabdu tu, di dalam tu ada dua ta ya, pada ta yang bersabdu tu. Jadi ta yang pertama tu sukun, ta keduanya berbaris. Di sini ta yang kedua tu baris fathah lah, baris atas ya. Jadi dalam penulisan dua huruf yang sama dalam keadaan soghir ni apa? Dalam keadaan huruf pertama sukun, huruf keduanya berbaris, maka digabungkan menjadi satu huruf dan diletakkan sabdu dan baris pada huruf tu. Jadi bila kita nampak huruf yang bersabdu, bermaksud di situ ada dua huruf yang sama. Satu lagi sabdu ni memberi maksud, memberi signal, dia minta huruf sebelum dia tu dimasukkan ke dalam dia. Ya. Itu maksud dia. Tetapi di sini ta tu ada dua. Ya. Jadi pegang dulu ta tu. Pasal dia ada dua huruf ta yang sama di situ, maka itu kena pegangan pada huruf tu kena lebih sedikit. Ya. Sayanitakhudha. Lebih kan pada pautan makhraj ta tu tadi. Di mana makhraj ta, hujung lidah di pangkal gigi kacip atas. Ya. Anita. Di situlah bunyi dia. Baik ya, kita tengok pada contoh yang keempat pula. Pertemuan dua sukun dibaca dengan hukum ikhfa hakiki. Ini juga kena jaga ya. Baik, contohnya pada surah Jumu'ah ya, ayat 11 tu. Di mana berlakunya pertemuan dua sukun yang menghasilkan hukum ikhfa hakiki. Ya, tu dia. Selepas waw yang bertanwin dari atas tu berjumpa dengan hamzah wasal, selepas tu nun yang tidak berbaris, selepas tu huruf fa. Di sinilah hukum ikhfa-nya. Ya. Jadi dalam bacaan perlu diikhfa-kan dululah. Aulah wanin faddu. Ya. Jadi cara dia sama juga ya. Pada waw yang bertanwin tu bunyi dia wan. Ya, ada nun sukun di situ. Nun sukun itulah nun wiqayah. Jadi nun wiqayah ni seperti biasa kita bariskan kasrah dia, wani. Jadi barulah aulah wani, bunyi dia begitu. Jadi satu-satu ambil jangan gopoh. Jadi dalam bacaan aulah wani faddu, dengungkan dulu. Hukum ikhfa memerlukan dengung dua harakat. Jadi dalam bacaan perlu didengungkan pada nun tu, dengung ikhfa iaitu dengung yang disembunyikan. Sekejap ya. Iaitu dengung yang disembunyikan. Jadi fa ni huruf istifal, maka dengung dia pun perlu dinipiskan sedikit ya. Okey, cara bacaan dia wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima aw lahwan faddu nin. Bagaimana nak dapat dengung ikhfa? Dikawal lidah ya, hujung lidah jangan menyentuh gusi. Kerana di situlah makhraj nun. Jadi dengan tidak menyentuh hujung lidah ke hujung gusi tadi, mana keadaan lidah kita terapung-apung lah. Di situlah dengung nun ikhfa. Keadaan dia tidak sempurna bunyi dengung ya. Itu yang dikatakan dengung yang disembunyikan. Ikhfa ni bermaksud sembunyi. Apa yang disembunyikan? Dengung nun tu disembunyikan dalam bacaan. Ya. Jadi dengung ni dengung ikhfa, dipanggil ikhfa surah ya. Ikhfa hakiki surah. Surah maksud kecil lah. Itu perlu dengung pada nun tu perlu dinipiskan sedikit. Ya. Jadi berbeza dengan apabila dia bertemu dengan huruf isti'la pada ikhfa ni ya. Iaitu contohnya di mana apabila kalimah yang ada tanwin tu tadi, fitnatun, ya, selepas tu dia berjumpa dengan nun tidak baris, lepas nun tu huruf qaf. Huruf qaf ni lah ya, huruf isti'la. Jadi di sini dengung ikhfa tu perlu ditafkhimkan, perlu ditebalkan sedikit ya.
Wa in asabathu fitnatun inqalaba. Fitnatun inqalab. Dengung dia tu ditebalkan. Begitu bunyi dia. Jadi kena jagalah. Bila kata dengung, jangan cepat sangat. Dapatkan 2 harakat dulu, baru dibariskan huruf selepas dia tu. Baik. Di sinilah berlakunya irfa' hakiki kubra. Baik, seterusnya yang kelima, pertemuan 2 sukun dibaca dengan sifat tafasyi. Ini melibatkan sifat huruf pula. Berlaku di mana? Contoh pada surah Ibrahim ni, ayat ke-18 ni, apabila huruf yang bertanwin selepas dia huruf shin. Huruf shin ni sifat tafasyi. Kena jelaskan sifat tafasyi pada shin ni. Kalau tak dijelaskan, apa jadi dalam bacaan? Kebarangkalian kita menukar huruf. Jadi sifat ni menentukan huruf, suara huruf tu tadi. Jadi perlu dibaca. Biasa juga huruf yang bertanwin tadi, dal tadi, dikeluarkan nun wiqayah, dibariskan kasrah. Karomadini. Jadi dibaca a'maluhum karomadinishtadat bih. Karomadinish. Ada semburan udara. Itu penting dalam bacaan. Samalah juga dalam kita ta'awuz kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minash. Yang tu kena ada bunyi dulu. Itu tafasyi dia panggil. Tafasyi ni berhemburan udara. Jadi pada huruf shin sahaja yang memiliki sifat tafasyi. Baik, dalam bacaan kena jaga sifat tafasyi pada shin yang sukun tu. Karomadinish tadat. Karomadinish tadat. Tadat bi. Perlu nampakkan dalam bacaan. Karomadinish tadat bi. Jelaskan begitu. Itulah sifat tafasyi yang terdapat pada huruf shin. Baik, yang keenam kita tengok contoh pada pertemuan 2 sukun yang dibaca dengan sifat sofir. Sifat sofir. Sofir ni apa? Desiran. Bunyi desiran. Dia ada pada 3 huruf. Sin, zai dan sod. Sifat sofir ni. Jadi apabila salah satu huruf yang memiliki sifat sofir ni iaitu sin, zai dan sod, dia bertanda sukun. Maka jelaskan sifat sofir pada huruf tersebut. Di sini contoh kita ambil pada huruf sin tadi. Huruf sin. Apabila sebelum sin sukun tu huruf yang bertanwin tadi, di sini berlakulah hukum pertemuan 2 sukun tadi. Jadi seperti biasa, bighulamin tu kita keluarkan dia menjadi nampakkan nun wiqayah yang sukun tu, min, dan nun yang sukun tu kita bariskan dulu kasrah, bighulamini. Jadi dalam bacaan bighulaminismu, bighulaminis, ada kan nis. Baru dibariskan huruf selepas dia. Ya Zakaria inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Nampakkan sifat sofir pada sin. Ini bukan pada di sini saja Saya nak contohkan masa kita baca basmalah. Masa baca basmalah. Samalah tuntutan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dapatkan sofir dulu. Kadang-kadang tak berbunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masa mula-mula nak menyemak bacaan tu kan. Tak ada bunyi dia. Jadi selepas ni kalau boleh saya minta lah masa baca basmalah tu jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Nampakkan suara sin. Sebelum tu ada suara ba kasrah. B bis. Tu bismillah. Begitu bacaan dia. Jadi sofir ada pada sin yang sukun tu. Jelaskan jangan baca bighulaminismu minismu. Ambil begitu sambil lalu aja dia baca begitu
Kita tak mau lagi macam tu. Baik, yang keenam kita tengok ya, contoh pada pertemuan dua sukun yang dibaca dengan sifat tawasud. Tawasud ni apa? Sederhana ya. Baina. Dia berlaku pada huruf Ain ya. Ini ada beberapa huruf yang memiliki sifat tawasud. Jadi yang lain tu tak ada masalah sangat ya sifat tawasud ni. Kalau kita perhatikan pada huruf Ain ni dia ada tawasud, tapi dalam bacaan tawasud tu bersangatan ya. Bersangatan sangat dia punya tu, tidak tawasud sangat ya. Tawasud ni dia ada pada 5 huruf ya. Kalau kita ingat lagi, masih ingat lagi kot, iaitu lam, nun, ain, mim dan ra. Lin Umar. Ingat yang tu ya. Tawasud, iaitu sebab tawasud. Jadi pada lam, pada nun, mim, ra ni biasa ni kurang sikit, tapi pada ain ni diperhatikan agak bersangatan. Ya, baik. Macam mana kita nak baca yang betul, yang salahnya kita contohkan ya. Okey, di sini wa qudurir rasiyati tu jadi ya, tini ya. Tin tu jadi tini, rasiyatini. Dia berjumpa dengan ain selepas tu kan? Ain sukun. Ain sukun inilah yang memiliki sifat tawasud. Jaga ya suara ain sukun. Kalau dikurang dia menjadi hamzah. Kalau lebih dia menjadi hulu. Rasiyati ni'malu bukan begitu, bukan kata berkurang sangat, rasiyati ni'malu dia jadi hamzah pula ya. Jadi letakkan betul marah ain tu di mana, iaitu di tengah kerongkong ya. Rasiyati ni'malu ni tang sini bunyi dia tidak bunyi ni'. Yang jadi ni' itu salah ni macam mana? Kita bawa suara ain tu ke hidung yang tu yang salah tu. Dia letakkan di kerongkong ya. Wa qudurir rasiyati ni'malu ala Dawud syukra ya. Rasiyati ni hak tu aja. Jangan dia dia bunyi begitu, tak lagi begitu ya. Itu sifat tawasud ya. Jaga pada ain. Kalau tak dijaga, macam tak aus kita lah ya. Dia akan mempengaruhi pula huruf yang lain pula. A'udzubillah. Dia hamzah sebelum dia turut jadi ain juga. Bunyi dia. Dia sepatut bunyi letakkan ni makhraj yang betul. Ya. Begitulah jaga ni ya, ni malu bukan ni malu pun bukan. Ni malu. Cara bacaan ni macam nak dapat bacaan yang sempurna, jangan kata cikgu saya lah, kawan saya cikgu apa tu nama dia, cikgu Min. Dia kata jangan kalut. Kalau kalut memang dia jadi macam-macam bunyi nanti ya. Jangan gopoh lah maksud dia tu. Baik, tawasud pada ain ya. Baik, itu sedikit contoh-contoh yang kita dapat bawakan pagi ini insya-Allah ya. Mudah-mudahan dapat membantu kita lah. Sekurang-kurangnya masa bertalaki nanti ya, kita nampaklah benda-benda yang perlu kita perbaiki ya insya-Allah. Cuma nak sebut di sinilah pepatah Arab ni ya, ada mengatakan at-ta'allumu fi as-sighari kan nafsi 'alal hajar wa at-ta'allumu fil kibari kan nafsi 'alal ma, kata dia. Ya. Betul ya, belajar pada waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Ya. Susah ya, kalau kita belajar masa kecil-kecil dulu memang susah, kita nak ingat kan. Tetapi belajar setelah besar atau setelah dewasa, setelah tua macam kita ni, seperti mengukir di atas air. Ya betul, pengalaman saya lah. Bila kita membimbing anak-anak yang sekolah rendah kan, masa kita buat klinik cuti sekolah dulu, memang payah kita nak fahamkan dia. Memang betul lah macam kita mengukir di atas batu ya. Tapi bila kita membimbing sahabat-sahabat yang seusia dengan saya ni, cukup mudah aja. Cukup mudah. Mereka senang faham. Cakap lebih-lebih kurang ni, okey faham, boleh baca ya. Itu kelebihan orang-orang lama ni. Jadi orang muda yang ada ikuti sama kelas ni ya, kena respect lah orang lama ni. Mereka ni memang terang hati ya, mudah faham. Itulah lebih kurang apa yang boleh kita kongsikan pagi ni insya-Allah ya. Mudah-mudahan
dapat membantulah dalam bacaan kita masa bentar lagi nanti, insya-Allah ya. Kita tak banyak lagi ya, kita punya apa orang kata, kita punya syllabus ya, ada beberapa bab lagi, bab 13, bab 14 habislah. Mungkin lepas tu kita inilah ya, selesailah khatamlah kitab tu, insya-Allah. Jadi kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan, insya-Allah ya. Kita tangguh dulu pertemuan kita ni dengan doa, insya-Allah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi khillatil Qur'an wa adkhilna al jannata bi syafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirati bi hurmatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamak lebih kurang sahabat